Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak-anak pelajar sekalian. Berjumpa sekali lagi dalam slot PDPR hari ini dan kita akan membincangkan tentang novel. Kajian novel anda seperti yang anda ketahui bertajuk Pelari Muda. Pelari Muda ini ditulis oleh Ghazali Ngah Aziz. Okay, pada minggu-minggu yang lepas, kita telah pun menyiapkan kajian sinopsis bab 1 hingga bab 10. Kini tiba masa untuk kita teruskan kajian sinopsis dengan menghabiskan bab-bab seterusnya iaitu bab 5 hingga bab 10. Sebenarnya novel ini mempunyai 15 bab keseluruhannya. Kita akan buat bab 5 dan bab 10 sahaja hari ini. Ya. Okey, baiklah pelajar-pelajar. Kita mulakan dengan bab 5. Okay, bab 5 ini mengetengahkan watak Saridah dan Juriah. Satu plot di mana Saridah kecewa kerana Juriah yang ditunggu tidak datang pada masa yang dijanjikan. Ya, ketika dalam jemu menunggu itu, Saridah teringat watak utama kita iaitu Kamarul. Kalau anda masih ingat merupakan atlet, ya, atlet yang mula mencipta nama di Persada Tanah Air dan juga di peringkat Asia. Ya, dalam jemu menunggu, Saridah teringat Kamarul yang juga tidak datang menemuinya di perpustakaan. Saridah sudah beberapa kali ingin bertemu dengan Kamarul. Di mana Saridah apabila bertemu dengan Kamarul, dia ingin memohon maaf dan berterus terang ya kenapa dia menegur Kamarul tentang sikap Kamarul yang berubah itu. Plot berubah ke rumah Saridah iaitu sewaktu Saridah menatap sekeping gambar dalam album di bilik rumahnya. Album merupakan satu umpama sebuah buku di mana koleksi-koleksi gambar disimpan dalam album, di dalam buku itu. Ya, supaya tidak hilang, tidak rosak dan sebagainya. Jadi Saridah membuka album itu satu persatu. Dan di situ maka dia ternampaklah satu gambar dia bersama dengan Kamarul. Oleh itu Saridah teringat kenangan manis bertemu Kamarul sewaktu menyertai sukan MSSM di Stadium Merdeka. Kita dapati bahawa MSSM ini ialah peringkat nasional, ya, peringkat negara, iaitu peringkat Malaysia lah, di mana semua atlet-atlet yang berpotensi bertanding mewakili negeri masing-masing. Ya. Bermaksud semua atlet merupakan pelajar-pelajar sekolah. Kenangan itu amat menyentuh perasaan Saridah kerana hubungan baik dengan Kamarul berpanjangan dari padang permainan ke bilik darjah hingga ke rumah. Kalau anda membaca teks itu, anda dapati bahawa sebelum itu Kamarul tidak ada apa-apa hubungan dengan Saridah. Tetapi pada suatu hari semasa latihan, Kamarul telah bertegur sapa dengan Saridah. Dari situlah mulanya detik-detik di mana hubungan berpanjangan. Tidak terhenti di padang, mereka juga sering bertemu di bilik darjah sebab mereka belajar di sekolah yang sama. Dan rumah mereka juga tidak berjauhan, mereka tinggal di daerah yang sama. Jadi ada kalanya Saridah berkunjung ke rumah Kamarul. Di mana Saridah juga teringat kemesraan ibu bapa Kamarul terhadapnya. Bermaksud ibu bapa Kamarul mempunyai hubungan interaksi yang baik dengan Saridah. Walau bagaimanapun, setelah Kamarul terkenal dan glamour sebagai atlet sukan, sikapnya terhadap Saridah mula berubah. Terutama apabila Saridah menegur tentang perubahan diri yang berlaku kepada Kamarul.
Perubahan inilah yang membuatkan Saridah kecewa dan sedih. Ya, hubungan mula dingin. Ya, jadi inilah sebabnya maka Saridah berasa kecewa. Okey, ini ialah isi cerita dalam bab 5. Sekarang anda akan menjawab soalan-soalan untuk mengimbas kembali atau mengingat fakta atau watak-watak yang ditonjolkan dalam bab 5 ini. Seperti biasa, anda tidak perlu menyalin perenggan sepenuhnya tetapi sekadar memberi jawapan sahaja. Mengikut nombor-nombor yang disediakan dah, maksudnya satu nombor merupakan satu perkataan. Okey, nombor 1. Lengkapkan ayat ini. Saridah kecewa kerana Juriah yang ditunggu tidak datang. Ya, tidak datang pada masa yang macam mana? Pada masa apa? Soalan yang kedua, dalam jemu menunggu, Saridah apa Kamarul yang juga tidak datang menemuinya di perpustakaan. Jadi mata dia asyik memandang pintu masuk ke perpustakaan, tetapi yang tolak pintu yang masuk ke perpustakaan bukan dua orang yang ditunggu-tunggu oleh Saridah ini. Sewaktu menatap sekeping gambar dalam apa? Okey, saya telah menyebut istilah benda yang kita simpan foto-foto di situ, ya, di rumahnya. Jadi Saridah teringat kenangan manis bertemu Kamarul sewaktu menyertai sukan peringkat apa? Jawapannya memerlukan anda tulis akronim. Akronim ialah singkatan perkataan. Ada 4 huruf, kombinasi 4 huruf. Ya, yang membawa maksud sukan peringkat yang tinggi. Ya. Kenangan itu amat menyentuh perasaan Saridah kerana hubungan baik dengan Kamarul. Apa jawapan yang sepatutnya anda isi pada ruangan nombor 5 ini? Bermaksud hubungan yang melibatkan satu jangka waktu. Bagaimana jangka waktu itu? Tetapi hubungan itu bermula di padang permainan hingga ke bilik darjah sebab mereka sekolah yang sama seperti yang saya sebut tadi, dan juga hingga ke rumah. Soalan untuk nombor 6, Saridah teringat. Anda akan tulis jawapan yang merupakan perkataan hubungan yang berkaitan dengan hubungan Saridah dengan ibu bapa Kamarul. Walau bagaimanapun setelah Kamarul, okey, apa yang terjadi kepada Kamarul? Ya, setelah terlibat dengan sukan lari 100 meter itu, didapati bahawa bintang Kamarul ini cerah. Setelah Kamarul apa dan glamour, perkataannya merupakan sinonim lah kepada perkataan glamour. Sebagai atlet sukan, sikapnya terhadap Saridah mula berubah. Perubahan inilah yang membuatkan Saridah kecewa dan ini satu lagi perkataan yang mewakili emosi Saridah. Saya beri masa selama 1 minit untuk anda lengkapkan semua jawapan nombor 1 hingga 8.
Okey, baik. Ya pelajar, masa dah tamat. Sekarang kita bincang jawapan. Okey, soalan nombor 1, jawapan yang perlu anda beri ialah dijanjikan. Soalan nombor 2, jawapannya ialah teringat. Jawapan bagi soalan nombor 4 ialah album. Peringkat sukannya ialah MSSM. Ini perkataan akronim. Ya. M bermaksud majlis, S ialah sukan, S satu lagi sekolah-sekolah dan M mewakili Malaysia. Jawapan seterusnya ialah berpanjangan. Nombor 6, kemesraan. Nombor 7, terkenal. Dan nombor 8, jawapannya ialah sedih. Okey, baiklah. Kita akan sambung bab seterusnya iaitu bab 6. Ingatkah anda kepada jurulatih kepada atlet-atlet sukan negara? Okey, nama beliau ialah Encik Kadir. Encik Kadir telah menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap kemerosotan prestasi Kamarul. Kita dapati bahawa bab-bab yang lepas digambarkan bahawa Kamarul cuba untuk elak daripada datang latihan. Daripada plot-plot sebelum ini digambarkan bahawa Kamarul merasakan dirinya lebih baik daripada atlet-atlet yang lain. Dia merasakan bahawa dia tidak perlu mematuhi peraturan, disiplin untuk datang buat latihan. Okey, seterusnya kawannya watak sampingan iaitu Suresh didapati bahawa prestasi Suresh pula kian cemerlang. Dalam satu latihan didapati bahawa pencapaian Suresh telah pun meningkat. Rekod yang Suresh buat semasa latihan didapati telah beransur maju. Masa yang singkatlah diambil untuk membuat larian pecut 100 meter. Encik Kadir sangat banggalah dengan pencapaian prestasi Suresh. Kita sudah tahu bahawa Suresh ini pun antara kawan yang rapat juga dengan Kamarul. Dia mahu semua pelatihnya mengatasi rekod terpantas yang dibuat oleh pelari sukan negara lain. Kalau anda rujuk kepada teks novel ini, anda dapati bahawa ada seorang atlet, kalau tak silap saya, daripada India, telah pun mencatat satu rekod yang terbaik lah pada tahun sebelum itu. Jadi Encik Kadir memanggil Kamarul bertanya tentang masalah yang dihadapi Kamarul. Encik Kadir sebagai seorang yang berpengalaman nampak perubahan yang berlaku kepada Kamarul. Mungkin Encik Kadir mengandaikan bahawa Kamarul ada masalah yang tertentu. Ya. Tetapi Kamarul tidak menceritakan masalahnya. Walaupun ditanya bertubi-tubi oleh Encik Kadir berkali-kali untuk mendengar apakah situasi yang dihadapi oleh Kamarul, tetapi Kamarul tidak menceritakan masalahnya. Sebaliknya, menunjukkan respon yang angkuh kepada Encik Kadir. Ini dah nilai. Di samping kita belajar tentang isi cerita, tema, persoalan dan sebagainya, kita juga belajar nilai daripada kajian novel. Inilah nilai yang negatif yang ditunjukkan oleh Kamarul kepada seorang yang lebih dewasa, iaitu Kamarul menunjukkan kesombongannya apabila berinteraksi dengan Encik Kadir. Kamarul memberitahu bahawa dia boleh berlatih sendiri dan tidak perlu latihan daripada orang lain. Ini satu prinsip, satu kenyataan yang menunjukkan bahawa dia merasakan dirinya lebih
besar, lebih elit, lebih baik daripada orang lain. Di sini kita dapati kita boleh membuat andaian bahawa Kamarul memandang rendahlah kepada Encik Kadir. Sebab itu inilah bentuk respon interaksi dia bercakap dengan Encik Kadir. Jadi sikap Kamarul ini amat memeranjatkan Encik Kadir. Encik Kadir sudah pun melahirkan atlet-atlet yang terkemuka di peringkat nasional. Dan jarang sekali lah Encik Kadir bertemu dengan seorang atlet yang baru mencipta nama tetapi sudah memperlihatkan kesombongan dirinya. Okay? Inilah isi cerita yang terdapat pada bab 6. Okay, saya beri masa sedikit untuk anda melihat fokus kepada perkataan-perkataan tertentu yang mungkin akan ditanya sekejap lagi. Untuk soalan, saya telah memilih perkataan-perkataan seperti watak, fakta-fakta penting, ya, latar tempat dan juga sebagainya lah, supaya anda dapat mengingat peristiwa-peristiwa yang berlaku. Okey, ada 8 soalan yang anda akan jawab sekejap lagi. Okey, baik. Saya rasa masa dah sampai untuk anda menjawab soalan bab 6. Soalan yang pertama. Encik Kadir menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap apa? Tentang prestasi Kamarul ini. Perkataan yang boleh mewakili makna berlakunya penurunan prestasi Kamarul. Apa perkataan yang sesuai untuk diisi pada tempat yang pertama? Sebaliknya, tentang Suresh. Manakala prestasi Suresh kian apa? Sinonim kepada perkataan kian meningkat, kian baik. Tapi jawapan bermula dengan huruf C. Soalan yang ketiga, Encik Kadir sangat apa? Akan pencapaian prestasi Suresh. Perkataan yang menggambarkan perasaan Encik Kadir apabila melihat pencapaian Suresh ini, prestasi Suresh ini. Dia mahu semua pelatihnya mengatasi rekod apa yang dibuat oleh pelari sukan negara lain. Rekod paling laju lah. Apa perkataan yang sesuai untuk paling laju? Rekod paling baik. Untuk soalan seterusnya, Encik Kadir bagaimana? Apa yang Encik Kadir buat? Kamarul dan bertanya tentang masalah yang dihadapi Kamarul. Ini tindakan Encik Kadir untuk diisi sebagai jawapan nombor 5. Apa yang Encik Kadir buat? Tetapi Kamarul tidak menceritakan masalahnya, sebaliknya menunjukkan respon yang bagaimana terhadap Encik Kadir. Okey. Itu jawapan untuk soalan nombor 6. Untuk nombor 7, Kamarul memberitahu bahawa dia boleh berlatih bagaimana. Ini pendapat dia. Dan tidak perlu latihan daripada orang lain. Dia tak mahu dipimpin, dia tak mahu dibimbing. Dia boleh berlatih apa? Jadi sikap Kamarul ini amat apa Encik Kadir? Sebab ini tidak berlaku sebelum ini.
Jadi sikap Kamarul ini amat apa kepada Encik Kadir? Saya beri masa 1 minit untuk anda melengkapkan jawapan anda. Masa dah tamat untuk anda menjawab. Sekarang kita akan membincangkan jawapan. Semak jawapan anda dan jika jawapan anda salah, terus potong jawapan dan tulis jawapan yang betul. Kalau anda tak mahu hasil kerja anda tak cantik, kalau ada correction tape atau liquid, bolehlah anda betulkan setiap jawapan yang salah. Okay, nombor 1 jawapannya ialah kemerosotan. Kemerosotan apa? Kemerosotan prestasi Kamarul. Sebab dia tak hadir tepat pada masanya, dia tidak mengikut arahan jurulatihnya, maka berlakulah kemerosotan prestasi Kamarul. Manakala prestasi Suris kian cemerlang. Ini berlakunya kontras prestasi. Kalau Kamarul merosot, tiba-tiba pula Suris pula cemerlang. Encik Kadir sangat apa? Apabila Suresh seorang pelajar atlet yang berdisiplin tinggi, yang ikut arahan dan ujian-ujian larian dilakukan dan didapati bahawa Suresh dapat memperbaiki rekodnya. Jadi timbullah perasaan bangga. Jadi jawapan nombor 3, bangga. Jawapan nombor 4 ialah terpantas, rekod terpantas yang dibuat oleh pelari sukan negara lain. Jawapannya terpantas. Encik Kadir memanggil Kamarul. Ini ialah tindakan tadilah, tindakan Encik Kamarul untuk bertanyakan masalah peribadi Kamarul. Jawapannya memanggil. Jawapan seterusnya ialah sikap. Sikap Kamarul iaitu dia angkuh. Dia angkuh sombong lah terhadap Encik Kadir. Jawapan seterusnya ialah berlatih sendiri. Jawapannya ialah sendiri. Kamarul merasakan bahawa dia boleh berdikari. Kononnya lah dia boleh buat sendiri. Jadi dia tak perlu latihan di bawah jurulatih yang lain. Dan jawapan yang terakhir, inilah yang membuatkan Encik Kadir terperanjat. Jadi jawapannya ialah memeranjatkan. Okey, baiklah. Saya harap banyak jawapan yang betul daripada anda. Kita akan sambung bab 7 pula. Apakah yang diketengahkan oleh pengarang dalam bab 7 ini? Lebih kepada emosi Kamarul. Kamarul melepaskan kemarahan kepada Encik Kadir setelah membaca kenyataan Encik Kadir dalam akhbar. Sebab ini ialah atlet negara, jadi selalunya perkembangan sukan akan ditulis oleh pemberita-pemberita di ruangan sukan. Jadi Encik Kadir ini sering ditemu bual oleh wartawan. Jadi adalah kenyataan tertentu yang Encik Kadir beri kepada wartawan dan wartawan siarkan di dalam akhbar. Dan antara kenyataan Encik Kadir ini telah menimbulkan ketidakpuasan hati Kamarul. Dan dia telah melepaskan kemarahannya kepada Encik Kadir. Ibunya
Masihkah awak ingat nama ibu kepada Kamarul? Ibu Kamarul bernama Mak Jah. Mak Jah sedar situasi yang berlaku ini, krisis yang telah berlaku antara Kamarul dengan Encik Kadir, dan sikap Kamarul yang marahkan kepada Encik Kadir telah ditegur oleh Mak Jah. Pada ketika itu juga Kamarul menerima panggilan telefon daripada Saridah, iaitu antara kenalan rapat kepada Kamarul. Ya, oleh kerana Saridah sering menunggu Kamarul, ingin berjumpa dengan Kamarul tapi tak berjaya, dan akhirnya Saridah telah membuat panggilan telefon kepada Kamarul. Dalam dialog mereka melalui telefon, Saridah telah menyatakan kemaafannya dan mendoakan kejayaan Kamarul di Bangkok nanti. Semua atlet yang berlatih tadi, yang kita dapati bahawa mereka telah pun menjalani latihan yang intensif, mereka ini akan bertanding di Bangkok, ibu negara Thailand. Jadi Saridah sebagai kawan rapat kepada Kamarul telah menyatakan bahawa dia ingin memohon maaf dan memaafkanlah Kamarul di atas konflik yang berlaku antara mereka, dan dia mendoakan bahawa Kamarul akan berjaya nanti, iaitu di Bangkok. Pada sebelah petang di sekolah, Saridah bertemu dengan Juriah, sahabat baik dia yang bernama Juriah, yang sering membantu Saridah. Kalau Saridah ada apa-apa sahaja masalah, Juriah akan berdiri di belakang Saridah. Mereka berbual di kantin begitu lama. Ada sesuatu yang dibincangkan di kantin dan mengambil masa yang agak panjang. Saridah meluahkan perasaan hatinya yang terpendam terhadap Kamarul untuk dikongsi bersama-sama dengan Juriah. Di sini Saridah telah pun meluahkan perasaannya. Bagaimana ataupun siapa Kamarul di hati Saridah ini. Jadi ini telah pun diceritakan, dikongsi dengan Juriah. Maksudnya di sini Saridah ada perasaanlah terhadap Kamarul. Apa pendapat Juriah? Agak anda, apakah respon Juriah? Juriah memahami perasaan yang dialami Saridah. Maklumlah orang muda di peringkat sekolah menengah dah ada perasaan untuk menyukai orang lain. Jadi Juriah memahamilah perasaan Saridah ini, tetapi dia beri nasihat. Sebagai pelajar, Saridah sepatutnya lebih mengutamakan pelajaran. Setelah lama berbual, mereka pun pergi ke padang. Seperti biasalah, setiap petang mereka akan turun ke padang untuk menjalani latihan larian. Okey, cuba scan, tengok apakah soalan yang akan ditanya sekejap lagi. Okey, sekejap lagi ada dua soalan tentang latar tempat. Kemudian ada soalan tentang perasaan, emosi. Ada satu soalan tentang watak. Awak kena ingat watak ini. Okay, saya rasa masa yang cukup telah diberikan untuk anda scan fakta-fakta yang ada dalam bab 7 ini. Sekarang kita akan cuba menguji memori kita sama ada kita dapat memberi semula jawapan-jawapan yang tepat untuk soalan bab 7 ini. Okay, soalan bermula dengan Kamarul melepaskan apa kepada Encik Kadir. Seperti saya kata tadi, berkaitan dengan emosi.
Soalan yang kedua, watak. Watak manakah yang telah pun menegur sikap Kamarul yang kurang baik itu? Soalan nombor 3, menerima panggilan apa daripada Saridah? Soalan nombor 4, sebagai sahabat, sebagai rakan yang rapat, apa yang dibuat oleh Saridah apabila dia dapat tahu bahawa tak lama lagi Kamarul akan berangkat ke suatu tempat untuk bertanding dengan atlet-atlet yang lebih besar. Soalan nombor 5 memerlukan anda mengisi latar tempat di manakah Juriah dan juga Saridah berbincang begitu lama. Soalan yang ke-6, Saridah meluahkan perasaan hatinya yang bagaimana terhadap Kamarul. Soalan yang ke-7, sebagai rakan, apakah respon Juriah apabila Saridah telah pun meluahkan perasaan ataupun menyatakan isi hatinya. Dan soalan yang terakhir, setelah mereka berbual panjang tadi, ke manakah mereka pergi? Sekali lagi, perlu anda isi latar tempat. Satu minit dari sekarang untuk anda lengkapkan jawapan. Okey, masa 1 minit sudah tamat. Sekarang sesi perbincangan jawapan. Okay, jawapan bagi soalan yang pertama ialah kemarahan. Kamarul melepaskan kemarahan kepada Encik Kadir. Watak yang menegur sikap Kamarul ialah ibunya sendiri yang bernama Mak Jah. Kemudian jawapan nombor 3, telefon. Siapa yang telefon? Saridah telefon Kamarul. Jawapan seterusnya ialah Bangkok, iaitu ibu negara Thailand. Di sinilah yang akan berlangsungnya sukan peringkat Asia. Latar tempat seterusnya ialah kantin, di mana Saridah telah pun berbual panjang dengan Juriah. Jawapan seterusnya ialah terpendam. Ini perasaan Saridah kepada Kamarul. Soalan jawapan yang seterusnya ialah nasihat. Siapa yang beri nasihat? Juriah. Yang menerima nasihat ialah Saridah. Dan jawapan yang seterusnya ialah Padang. Di mana? Di sekolah. Padang sekolah. Okey, seterusnya kita beralih kepada bab 8. Apa pula yang berlaku dalam bab 8 ini? Ini plotnya berlaku di bilik darjah, di dalam kelas Kamarul, di sekolah. Kamarul dipanggil oleh Cikgu Zainal ke bilik guru. Guru sukan, Cikgu Zainal telah memanggil Kamarul. Ada sebab-sebab tertentulah.
di mana Cikgu Zainal perlu bercakap dengan Kamarul. Sebelum keluar, berlaku sedikit perang mulut antara Kamarul dengan Adibah. Watak ini tak muncul sebelum ini. Siapakah Adibah ini? Adibah ialah ketua kelas. Kenapa berlakunya perang mulut ini? Kerana Kamarul cuba keluar kelas sebelum loceng berbunyi. Sepatutnya pelajar akan keluar bertemu dengan guru selepas loceng berbunyi. Sepatutnya dia berada dalam kelas untuk mengikuti pelajaran pada hari itu. Tetapi tidak dipatuhi oleh Kamarul dan ini berlakunya perang mulut antara mereka berdua. Sikap angkuh Kamarul menimbulkan rasa tidak puas hati Adibah. Cara Kamarul menjawab, cara dia bertindak, Adibah sebagai pelaksana kepada disiplin dalam kelas rasa tidak puas hati. Dia rasa marahlah dengan sikap yang ditunjukkan oleh Kamarul ini. Apabila loceng berbunyi, Kamarul terus pergi menemui Cikgu Zainal. Cikgu Zainal memberitahu inilah tujuan kenapa Kamarul dipanggil. Cikgu Zainal memberitahu bahawa Kamarul diberi kebenaran untuk bercuti bagi mewakili negara. Sebagai guru, Cikgu Zainal mengucapkan syabas. Sebab terpilih bukan senang untuk mewakili negara. Jadi dan sekolah berasa bangga dengan pencapaian Kamarul ini. Jadi Cikgu Zainal telah mengucapkan syabas, tahniah kepada Kamarul. Tetapi ada nasihat yang diberi. Di samping mengucapkan tahniah, syabas, dia juga menasihati. Beliau menasihati Kamarul supaya memberi perhatian terhadap peperiksaan SPM di samping kegiatan sukan yang diceburinya. Pada waktu yang sama, pada penghujung tahun, Kamarul akan menduduki peperiksaan yang besar untuk peringkat menengah atas, iaitu SPM. Jadi Cikgu Zainal pun naklah Kamarul berjaya bukan saja dalam bidang sukan tetapi juga dalam akademik. Ini sepintas lalu ataupun ringkasan cerita dalam bab 8 ini. Cari latar tempat. Beberapa latar tempat yang berlaku. Betul, peristiwa ini berlaku di sekolah tetapi ada tempat-tempat tertentu lah. Ada peristiwa-peristiwa yang berlaku di beberapa tempat di sini. Ada juga soalan yang berbentuk fakta. Sinopsis bab 8 ini agak ringkas. Oleh itu, untuk tidak melengahkan masa, kita terus menjawab soalan-soalan untuk bab 8 ini. Soalan bab 8 yang pertama. Seperti yang saya sebut tadi, masih perlu menjawab tentang latar tempat. Di mana Kamarul ini perlu pergi berjumpa dengan Cikgu Zainal. Apa yang berlaku di dalam kelas antara Kamarul dengan Adibah? Jadi ketua kelas tidak puas hati apabila Kamarul nak buat apa sebelum loceng berbunyi. Nombor 3, sikap Kamarul. Sikap dia terbawa-bawa, sikap negatifnya tadi terbawa-bawa sampai dalam kelas. Bukan saja dengan jurulatihnya, sikap negatif itu juga ditunjukkan antara apabila berlakunya hubungan antara dia dengan kawan-kawan yang lain.
Okey, soalan nombor 4. Apa perkataan yang perlu diisi pada soalan nombor 4? Ini kalau saya nak beri panduan, jawapannya perlukan anda menulis kata kerja. Cikgu Zainal memberitahu bahawa Kamaru diberi kebenaran untuk apa? Apabila seseorang itu perlu mewakili negara, pihak sekolah akan memberi kebenaran apa? Nombor 6, Cikgu Zainal mengucapkan apa kepada Kamaru? Kerana nak mewakili negara di atas pencapaiannya yang bagus dalam bidang sukan, Cikgu Zainal ucapkan apa kepada Kamaru? Tetapi diselitkan dengan unsur-unsur nasihat dan apa yang dalam tahun yang sama Kamaru juga perlu menduduki peperiksaan apa? Apakah peringkat peperiksaan tersebut? Saya beri masa 1 minit untuk anda mengisi jawapan. Okey, masa menjawab tamat. Kita bincang jawapan. Okay, ini jawapan bab 8. Latar tempatnya ialah bilik guru. Ya. Kamaru perlu berjumpa Cikgu Zainal di mana? Bilik guru. Jawapan yang kedua ialah keluar kelas. Jawapannya ialah kelas. Jawapan yang ketiga, sikap Kamaru iaitu angkuh. Jawapan seterusnya ialah yang saya sebut kata kerja tadi ialah menemui. Jawapan seterusnya ialah bercuti. Kerana mewakili negara, maka Kamaru tak datang ke sekolah dengan sah lah. Maksudnya dia diberi cuti, bercuti. Jawapan seterusnya ialah ucapan Cikgu Zainal iaitu syabas, dan peringkat peperiksaan yang akan diduduki oleh Kamaru ialah SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Okay, kita ada 2 bab lagi yang perlu dihabiskan. Kita sambung bab 8. Bab 9. Bab 9. Kita baru selesai bab 8, sekarang kita buat bab 9. Okey. Bab 9 ini didapati bahawa Kamarul menjalani latihan seperti biasa bersama-sama dengan Suresh dan rakan-rakan pelatih yang lain. Orang-orang lain juga terlibat. Kita dapati bahawa penuhlah atlet di Stadium Merdeka itu. Bukan sahaja Suresh dan Kamarul, tetapi terdapat juga rakan-rakan pelatih yang lain. Istilahnya ialah pelatih. Pelatih maksudnya di bawah seliaan ataupun di bawah bimbingan seorang jurulatih yang bertaraf profesional. Suresh menunjukkan prestasi yang cemerlang, manakala Kamarul masih tidak berjaya mencapai rekod lamanya. Sepatutnya Kamarul pecah rekod sendiri, tetapi masa terpantas lariannya masih statik, tidak ada perubahan, masih di takuk yang lama, walaupun
Sesi latihan sudah berlangsung berkali-kali. Sebaliknya, lain pula berlaku kepada Suresh. Suresh telah pun berjaya mengatasi rekod lariannya sebelum itu. Ya, jadi dia telah menunjukkan prestasi cemerlang. Encik Kadir tidak berpuas hatilah dengan pencapaian Kamarul. Encik Kadir sebenarnya meletakkan Kamarul sebagai atlet pilihan, ya, atlet harapan negara. Kerana tidak berjaya memperbaiki rekod sendiri, ini menimbulkan rasa tidak puas hati Encik Kadir terhadap Kamarul. Beliau menasihatkan Kamarul agar lebih serius. Serius maksudnya Kamarul ini perlu lebih disiplin, contohnya mematuhi kehadiran latihan, dia perlu mengikut arahan, membuat latihan dengan penuh semangat. Perkataan yang mewakili itu semua ialah serius. Jadi inilah yang diinginkan oleh Encik Kadir, supaya Kamarul lebih serius dan berdisiplin menjalani latihan. Tetapi adakah nasihat ini diikuti oleh Kamarul? Pengarang telah pun memaparkan kepada kita bahawa Kamarul tidak menunjukkan sikap yang patuh. Walaupun diberi nasihat dengan cara yang cukup baik, dengan cara yang diplomasi, tetapi Kamarul tidak menunjukkan sikap patuh. Apa yang Kamarul buat? Sebaliknya, Kamarul berpendapat tanpa disiplin pun dia boleh berjaya. Ini satu prinsip, satu tanggapan yang tidak betul. Satu sikap yang tidak sesuai. Dia telah pun mengambil pendirian bahawa kalau tak disiplin pun dia boleh berjaya. Dia lebih merasakan bahawa dia lebih hebat. Dia lebih mantap. Maksudnya tanpa ada orang latih, tanpa disiplin pun dia boleh berjaya kerana kelebihan yang ada pada dirinya. Encik Kadir memberikan sebutir pingat yang pernah dimenanginya sebagai pendorong kepada Kamarul. Macam-macam Encik Kadir ini mengatur strategi untuk mengubah sikap Kamarul. Setelah berfikir, maka diambil satu pendekatan untuk mendorong Kamarul, untuk menyuntik semangat Kamarul. Maka apa yang Encik Kadir buat ialah dia memberi sebutir pingat yang pernah dimenanginya. Encik Kadir ini dia juga pada masa lampau seorang atlet, seorang atlet yang masyhur, seorang atlet yang telah pun mencipta nama. Jadi dia bagi pingat itu kepada Kamarul sebagai pendorong kepada Kamarul. Ini yang Encik Kadir buat. Namun, sebaliknya ini yang berlaku. Kamarul tidak mahu menerima pingat itu. Dia tak mahu terima. Dia menolak pingat itu. Bukan menolak sahaja, tetapi telah pun bertindak dengan kurang sopan, di mana dia telah pun melemparkannya di hadapan Encik Kadir. Wah, sombongnya orang ini. Sombongnya insan yang bernama Kamarul ini. Apa yang dia buat? Dia campak, dia lemparkan pingat kemenangan Encik Kadir itu di depan Encik Kadir sendiri. Jadi Encik Kadir terkejutlah, terperanjat dengan tindakan Kamarul itu. Dalam perjalanan pulang, Kamarul teringat-ingat perbuatan terhadap Encik Kadir. Mungkin pada ketika itu bila dia balik, timbul sedikit rasa macam nilai baik. Dia bertindak mengikut emosi, tiba-tiba dia rasa macam dia buat sesuatu yang kurang elok kepada jurulatih dia sendiri. Dia mula teringat semula tindakan yang tidak baik itu. Terbayang juga dalam ingatan akan sikap angkuh dan menyoal diri sendiri
dengan sikapnya itu, dia mula berdialog dengan diri dia sendiri. Ini disebut sebagai dialog dalaman. Dia bercakap dengan diri sendiri. Dia menyoal diri dia sendiri tentang sikap angkuh dia dengan jurulatih, dengan rakan-rakan dia yang lain. Dia mula cuba untuk menegur diri dia sendiri. Ya, tanpa menoleh ke kiri. Ketika dia dalam mengimbas kembali apa-apa perkara telah berlaku, dia berada dalam situasi yang berkonflik, memikirkan tentang krisis dalaman dia sendiri, diri dia sendiri, dan dia telah melangkah menyeberangi jalan. Dia macam di luar sedar. Dia berjalan tanpa berfikir panjang, tanpa menoleh kiri dan kanan. Dia telah pun, di sinilah yang berlaku satu peristiwa di mana Kamarul dilanggar sebuah kenderaan. Ini dia penghujung kepada bab ini. Didapati bahawa berlaku satu peristiwa pahit dalam hidup Kamarul di mana berlaku kemalangan, dia dilanggar sebuah kereta. Okey, agak panjang cerita ini. Saya harap anda dapat menulis jawapan yang tepat lagi untuk bab 9. Okay, kita terus kepada soalan. Soalan bab 9. Okay, soalan yang pertama. Okay. Atlet lain diistilahkan dengan perkataan apa? Saya dah beritahu anda bahawa yang berlatih di Stadium Merdeka bukan 2 orang saja, bukan 3 orang saja, tetapi terdapat juga rakan-rakan yang sama dengan Kamarul, yang di bawah pemantauan jurulatih ini. Apa istilah yang sesuai untuk ditulis pada jawapan yang pertama? Suris menunjukkan prestasi yang bagaimana? Dan bagaimana pula prestasi Kamarul? Okay, nombor 2 dan nombor 3. Sebagai jurulatih, Encik Kadir tak puas hati dengan pencapaian Kamarul. Apa yang Encik Kadir buat ialah dia menasihati Kamarul agar lebih apa? Soalan nombor 5. Kamarul tidak menunjukkan sikap yang bagaimana? Apa perkataan lain bagi akur? Jawapannya bermula huruf P. Okey, ada sesuatu yang dibuat oleh Encik Kadir. Dia bagi sebutir pingat. Kenapa dia bagi pingat itu kepada Kamarul? Pingat itu sebagai apa untuk Kamarul? Apa jawapannya? Huruf P jawapannya. Nombor 9. Kamarul pula bertindak kasar. Apakah tindakan Kamarul? Nyatakan sikap Kamarul itu. Dia buat apa? Kata kerja perlu ditulis di situ. Nombor 8, Encik Kadir bila melihat kepada kurang sopannya tindakan Kamarul, bagaimana keadaan Encik Kadir? Itu nombor 8. Nombor 9. Ini ialah peristiwa selepas itu.
selepas berlakunya satu tindakan yang kurang manis tadi, apa yang berlaku kepada Kamarul? Itu jawapan untuk nombor 9. Nombor 10. Dan nombor 11, apakah peristiwa tragis yang berlaku kepada Kamarul? Okey, 1 minit. Saya beri masa untuk anda jawab. Satu minit sudah tamat. Jadi kita bincang jawapannya. Jawapan untuk bab 9. Nombor 1 ialah rakan-rakan, istilahnya ialah pelatih. Kawan-kawan yang lain yang ada di situ, yang juga akan mewakili negara disebut sebagai pelatih. Nombor 2, jawapannya ialah cemerlang. Nombor 3, record. Nombor 8, jawapannya ialah serius. Ini nasihat yang diberi oleh Encik Kadir supaya Kamarul lebih serius. Kemudian patuh. Jawapan yang ke-6, pendorong. 7, melempar. Terkejut. Teringat-ingat. Angkuh. Dan jawapan yang terakhir ialah langgar. Dilanggar. Okey, saya harap banyak jawapan yang betul juga untuk latihan bab 9. Sekarang kita akan masuk kepada bab yang terakhir untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, iaitu bab 10. Apa yang berlaku pada bab 10? Setelah dia dilanggar kereta, maka Kamarul dirawat di hospital kerana kecederaan yang dialami dengan ditemani ibunya Mak Jah. Mak Jah selalu berada di samping Kamarul. Mak Jah ialah watak menggambarkan seorang ibu yang baik, ya, di mana dia sangat prihatin kepada setiap perubahan yang berlaku kepada Kamarul. Jadi apabila Kamarul ini dirawat kerana cedera tadi di hospital, maka ibunya sentiasa ada di sampingnya. Sarida dan Encik Kadir datang menziarahi Kamarul tetapi dia masih tidur di katil. Ketika waktu melawat sampai, ada 2 watak yang hadir untuk melihat bagaimana keadaan Kamarul. Tetapi ketika itu, dia masih tidur. Mungkin kesan daripada ubat, dia terlena lah. Sebelum beredar, Encik Kadir menenangkan Mak Jah dengan harapan kesihatan Kamarul segera pulih. Ini yang sepatutnya kita lakukanlah apabila melawat pesakit ataupun berinteraksi dengan keluarga pesakit, kita akan cuba tenangkan keadaan. Cuba memberi kata-kata semangat. Setelah sedar, Kamarul dapati Saridah ada di sisinya.
Bila terjaga saja, tiba-tiba dia nampak Saridah ada di tepi katil. Mereka bertanya kabar dan Saridah menyampaikan salam Encik Kadir dan Suresh. Tadi semasa sebelum itu memang Saridah datang dengan Encik Kadir. Tapi oleh kerana Kamarul tertidur, Lena ketika itu dia tidak sempat untuk bertemu dengan Encik Kadir. Jadi salam Encik Kadir disampaikan kepada Kamarul. Dalam pada itu, Saridah masih berharap kesalahannya yang lalu dimaafkan Kamarul. Sama-samalah, dia pun minta maaflah kepada Kamarul kerana mungkin kata-kata dia, cara teguran yang diberi tidak sesuai. Jadi dia minta maaf kepada Kamarul. Doktor memberitahu bahawa kecederaan Kamarul tidak serius dan boleh balik ke rumah. Nasib menyebelahi Kamarul. Dia tidaklah sampai mengalami kecederaan yang teruk sampai kehilangan mana-mana bahagian tubuh, tidak. Dia hanya mengalami kecederaan ringan dan dia dibenarkan untuk balik. Kunjungan kawan-kawan ke hospital membuatkan Kamarul berasa terharu. Kan kita tahu bahawa sikap Kamarul dia dingin dengan pelajar-pelajar, dengan kawan-kawan dia yang lain. Dia selalu rasa diri dia lebih hebat. Dia macam kurang mesra dengan kawan-kawan setelah dia mencipta nama di peringkat negara dan luar negara. Jadi dia terharulah. Kawan-kawan dia tak ambil hati dengan sikap dia itu. Terutama Saridah dan Encik Kadir. Mereka datang berjumpa dengan dia walaupun dia sangat kasar, terutama dengan Encik Kadir. Kamarul mengelamun tentang sikap buruknya terhadap Encik Kadir, Cikgu Zainal, Saridah dan kawan-kawan yang lain. Dia mengingat kembali, dia imbas kembali bagaimana sikap dia dahulu. Dia mengelamun ketika itu. Timbul keinsapan dalam diri dia, dalam dirinya, dan mula timbul satu sikap yang positif, iaitu dia mula berazam. Timbul keazaman untuk serius dalam latihan. Bermaksud Kamarul sedar akan kesilapan masa lalu. Jadi dia mula sedarlah kesan kepada kemalangan yang dialami. Kemudian dia tengok respon kawan-kawan dia baik dengan dia. Didapati bahawa Encik Kamarul pun memaafkan dan datang bertemu dengan dia di hospital. Jadi dia mula insaf dan dia mula berazam untuk serius dalam latihan. Encik Kadir datang menyebabkan lamunan Kamarul terganggu. Bila dia seorang-seorang tadi, duduk seorang-seorang, teringat apa semua tu, bila Encik Kadir datang, terhentilah lamunan dia tadi. Encik Kadir memberitahu bahawa dia akan membawa Kamarul balik ke rumah. Ini dia sikap baik Encik Kadir. Walaupun suatu ketika dahulu Kamarul kasar dengan dia, tapi dia buang itu semua. Dan Encik Kadir bagi tahu bahawa dia sendiri akan membawa Kamarul balik ke rumah. Kamarul berasa terharu dengan keikhlasan Encik Kadir, tetapi dalam masa yang sama dia ceria dan gembira kerana dapat keluar dari hospital. Dia pun tak maulah lama-lama duduk di hospital. Duduk di hospital ini bukan sesuatu yang menyeronokkan. Keluar daripada hospital bermaksud kita sudah sihat kembali. Okey, baik. Sekarang untuk masa untuk anda menyiapkan latihan yang terakhir bab 10 ini. Jadi saya beri masa selama 1 minit untuk anda menjawab semua soalan pada bab yang ke-10 ini. Ada 13 soalan semuanya. 1 minit dari sekarang.
Okey, baiklah para pelajar, masa dah tamat untuk anda jawab soalan bab 10 ini. Ini ialah jawapan-jawapan yang sepatutnya anda tulis. Jawapan antara nombor 1 hingga nombor 13. Jawapan yang pertama ialah kecederaan. Ya. Kenapa dia dimasukkan ke hospital? Kerana kecederaan. Siapa yang datang bersama dengan Encik Kadir? Saridah jawapannya. Apa yang Encik Kadir buat apabila berinteraksi dengan Mak Jah? Encik Kadir menenangkan. Jawapannya menenangkan. Ketika itu Kamaru tidur setelah apa itu? Setelah sedar. Jawapannya sedar. Dilihat je di sebelah katil adanya Saridah. Okey, jawapan seterusnya khabar, kesalahan. Jawapan seterusnya serius, terharu, buruknya, keazaman, lamunan, membawa. Dan yang terakhir ialah sekali lagi saya ulang soalan yang memerlukan jawapan perkataan yang sama, iaitu terharu. Dua kali Kamaru terharu. Terharu kerana kawan-kawan dia melawat dia di hospital, Saridah datang, jurulatih dia juga datang, dan terharu yang seterusnya ialah khas untuk Encik Kadir. Kamaru terharu kerana apa? Cik Kadir yang akan menghantarnya balik ke rumah setelah dia diberi kebenaran untuk keluar dari hospital. Okey, baik belajar. Kita dah buat sinopsis bab 5 sampai bab 10. Ya. Saya tidak bercadang untuk membuat sinopsis bab seterusnya, iaitu bab 11 sampai bab 15 melalui PDPR online ini, tetapi saya akan bagi latihan dalam bentuk PowerPoint, tetapi ke grup WhatsApp kita, ke grup WhatsApp Bahasa Melayu. Saya akan bagi petikan dan juga latihan dalam tu. Jadi anda akan buat secara bertulis terus. Anda akan baca dulu peristiwa-peristiwa yang berlaku pada bab 11 sehingga bab 15, dan setiap bab itu seperti tadi akan disusuli dengan soalan dan anda akan melengkapkan perengan itu dengan memberi jawapan sahaja. Dan setelah siap, awak akan snap jawapan dan hantar kepada saya secara peribadi. Ini akan dilakukan pada hari seterusnya, iaitu kelas kita akan berlangsung pada minggu ini pada hari Selasa. Selasa pagi. Kan? Selasa pagi, iaitu pukul 9 saya akan hantar bahan pembelajaran anda ke grup WhatsApp. Maksudnya dengan ini merupakan kali yang seterusnya, maksudnya kesemuanya kita dah buat 3 sesi. 3 sesi perbincangan tentang sinopsis. Sinopsis ini sangat penting kerana apabila anda menjawab semasa peperiksaan, semua jawapan perlu dibuktikan melalui peristiwa-peristiwa dalam novel. Sebab itu awak kena tahu isi cerita secara keseluruhannya. Okey, jadi sinopsis tamat untuk hari ini, iaitu bab 5 hingga bab 10. Ya. Dan saya harap kita dapat bersua kembali selepas cuti, iaitu kelas bersemuka. Sekian, terima kasih. Bertemu semula.